Negara Islam Bersatu tingkatkan tekanan terhadap Israel. Lebih 800 penduduk ditempatkan di 11 PPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dalam tempoh kurang sebulan, Perdana Menteri kembali ke Asia Barat untuk teruskan usaha membela Palestin dan kali ini menerusi sidang kemuncak tergempar OIC di Riyadh, Arab Saudi. Ia jadi tumpuan kerana berlangsung di tengah-tengah konflik Israel-Palestin yang berterusan lebih sebulan. Laporan Andy Reza Rohadian. Memandangkan konflik Israel-Palestin adalah krisis global, negara-negara Islam tidak boleh bergerak sendiri, sebaliknya saling bekerjasama untuk bantu Palestin. Ini membolehkan pemimpin terlibat memikirkan cara terbaik untuk manfaatkan keupayaan dan kelebihan dimiliki bagi mencapai matlamat berkenaan. Justru sidang kemuncak tergempar ini harus diadakan bagi menyatukan negara-negara Islam. Pada sidang berkenaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyertai beberapa lagi pemimpin utama negara Islam termasuk Presiden Turki dan Putera Mahkota Arab Saudi. Kehadiran Presiden Erdogan dan Putera Muhammad amat signifikan kerana mereka memiliki pengaruh kuat bukan sahaja untuk rapatkan ukhuwah negara-negara Islam terutama di Rantau Teluk, malah beri tekanan lebih besar terhadap Israel dan sekutu kuatnya Amerika. Kalau boleh, kalau kita lihat Riyadh dengan Tehran menjalinkan hubungan diplomatik, maka saya pasti bahawa Israel sedang menunggu apakah langkah seterusnya oleh Putera Mahkota Muhammad Salman. Ia penting. Tindakan daripada Arab Saudi itu dikatakan penting, tapi lebih penting lagi kalau digabungkan dengan Turki, maka ianya dapat memberi isyarat yang baru kepada Israel. Sebelum ini, Perdana Menteri berharap sidang tergempar ini tidak hanya terhad kepada negara-negara Islam, malah melibatkan beberapa negara termasuk Rusia dan China. Ia satu strategi geopolitik yang harus dipuji. China dan Rusia ini kalau kita lihat tindakan mereka dalam Majlis Keselamatan memang bertentangan dengan Amerika Syarikat, dengan United Kingdom dan juga Perancis. Jadi penting dibawa satu lagi kuasa besar yang boleh berhadapan, yang boleh menongkah arus Amerika Syarikat dan memberi persepsi bahawa kalau Amerika Syarikat berkeras juga hendak membantu Israel 100% tanpa memikirkan penduduk Gaza, maka negara-negara Islam boleh berhijrah, boleh sedikit-sedikit pergi kepada Rusia dan China. Perkara mustahak bagi sidang ini ialah memastikan resolusinya berbentuk tindakan yang benar-benar berimpak, bukan sekadar mengeluarkan kenyataan mengecam, mendesak maupun mengutuk Israel semata-mata. Tapi yang paling penting adalah resolusi berbentuk tindakan itu dapat menyatupadukan semua negara Arab, semua negara Islam supaya satu strategi yang bersepadu dapat dibuat. Katakanlah nak boikot produk Israel umpamanya, kerana sekarang ini belum lagi berlaku 100%. OIC Blok 57 negara Islam yang wakili hampir 1.9 bilion umat Islam. Benjamin Netanyahu baru-baru ini menyatakan kesediaan untuk melaksana jeda taktikal dalam pertempuran dengan Hamas. Ini petunjuk awal kejayaan masyarakat global memberi tekanan kepada Israel dan sekutu kuatnya Amerika Syarikat. Penentangan perlu terus dilakukan. Selagi pertempuran belum berakhir, tiada siapa yang boleh tutup mata, diam tak buat apa-apa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Andy Reza Rohadian, Riyadh, RTM. Terdahulu, pesawat membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid pukul 12 tengah hari waktu tempatan bersamaan 5 petang waktu Malaysia. Beliau disambut Timbalan Gubernur Riyadh, Putera Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama delegasi kemudian bergerak ke lokasi penginapan dan disambut Menteri Luar, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Turut serta pada sidang kemuncak tergempar ini ialah Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil. Bahasa Melayu merupakan antara instrumen utama dalam memperkukuh perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat berbilang kaum di negara ini. Justru, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahasa kebangsaan perlu dimartabat serta dipertahankan. Menerusi teks ucapan yang dibaca Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Perdana Menteri mahu bahasa Melayu jadi bahasa bersama. Ini kerana ia membentuk jati diri dan personaliti rakyat Malaysia.
Saya amat yakin seluruh rakyat Malaysia akan menjadi lebih teguh dan bersatu padu disebabkan penguasaan bahasa Melayu yang baik. Hal ini disebabkan seluruh rakyat Malaysia dapat berkomunikasi tanpa halangan dan kekangan, seterusnya menjadikan hidup lebih harmoni dan mesra tanpa mengira perbezaan antara kita rakyat Malaysia. Beliau menegaskannya dalam ucapan perasmian Seminar Bahasa Tonggak Perpaduan Bahasa Jiwa Bangsa di Dewan Bahasa dan Pustaka. 10 daripada 141 pintu masuk negara dipilih sebagai projek rintis bagi Agensi Tunggal Sempadan Negara SBA dijangka bermula suku pertama tahun hadapan. Pemilihan lokasi projek rintis itu dijalankan mengikut beberapa ciri dan keunikan kes melibatkan pintu sempadan. Antara 10 pintu masuk tersebut adalah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kompleks Immigration, Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS, Rantau Panjang, Kelantan dan ICQ Johor serta Sabah. Kita mulakan langkah dengan melaksanakan dulu projek perintis lah, pilot project. Jadi kita akan memilih beberapa pintu masuk negara. Saya sebut tadi ada 141 pintu masuk yang diwartakan dan kita akan memilih sebahagiannya sejumlah untuk kita mulakan operasi SBA ini sebagai pilot project. Perbincangan terperinci berhubung projek rintis berkenaan sedang giat dijalankan dan dijangka boleh dimulakan awal tahun depan. 856 penduduk daripada 236 keluarga ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir dan tanah runtuh. Mereka merupakan penduduk Perak, Selangor dan juga Pahang. Menurut portal bencana NADMA, 294 penduduk terjejas banjir di Hilir Perak ditempatkan di 3 PPS di daerah itu. 43 lagi penduduk Kerian pula menjadikan 2 PPS sebagai tempat berteduh. Di Selangor, 251 penduduk Sepang berada di 4 PPS, manakala 16 penduduk Kuala Langat ditempatkan di sebuah PPS. Di Cameron Highlands, Pahang, 87 penduduk yang terlibat insiden tanah runtuh berada di sebuah PPS. 725.7 juta ringgit diperuntuk kerajaan bagi melaksanakan projek rancangan tempatan banjir RTB di kawasan Dengkil hingga Labuhan Dagang. Projek dilaksana di Sungai Langat Fasa 1 dan 2 memberi manfaat kepada 120,000 penduduk. RTB Sungai Langat Fasa 1 di dalam proses pengambilan tanah dan dijangka siap pada 2027. RTB Sungai Langat Fasa 2 pula dijangka bermula dalam tempoh 2 bulan lagi pada Januari 2024 dan siap sepenuhnya menjelang 2030. Jadi ia merupakan projek di bawah Tebatan Banjir Berkeutamaan Tinggi TBBT yang ada jumlah 11.8 bilion yang PM ada umum. Dalam perkembangan sama, projek naik taraf ban Sungai Parit Tampoi akan disiapkan di bawah projek RTB melalui peruntukan Kerajaan Selangor bernilai 9 juta ringgit dan dijangka siap sepenuhnya Jun 2025. 5 juta ringgit diperuntuk Felda bagi membantu warga peneroka yang terkesan bencana terutama banjir. Peruntukan turut meliputi cadangan naik taraf 80 pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan kira-kira 27,000 penduduk terjejas di 26 kawasan rancangan Felda. Pengerusi Felda, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, peruntukan antara lain diguna untuk baik pulih sistem paip air, pemasangan tangki air tambahan, penyediaan set generator dan pembersihan am. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dan perlu ada koordinasi dan koordinasi ini memerlukan satu SOP yang perlu dibina. Sebelum ini kita hanya menumpang kepada apa yang dibuat oleh NADMA, dibuat oleh agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Tetapi saya rasakan di samping mereka mesti ada kekuatan sendiri dalam menggerakkan tim membantu dan menguruskan bencana dalam negara kita.
Bagi meningkatkan tahap siapsiaga, 11 bilik gerakan banjir di semua wilayah Felda ditubuhkan. Turut disediakan 2,000 kit kesiapsiagaan banjir dalam beg kalis air bagi kegunaan warga meneroka. Selain itu, pek makanan segera dihasilkan anak Felda diperkenal untuk diberi kepada penduduk tanah rancangan yang terjejas banjir. Datuk Seri Ahmad Syabri ditemui selepas melancarkan program Felda Siap Siaga 2023 di Felda Seberang Tayo Kemaman. Pada program itu, beliau turut melancarkan konvoi skuad sukarelawan banjir Felda. Bantuan sekali bayar RM500 diberi kepada semua penduduk terjejas banjir di Perak. Peruntukan segera terbabit melibatkan jumlah keseluruhan RM77,500. Peruntukan diluluskan Perdana Menteri semalam menerusi mesyuarat Kabinet. Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkata, bantuan diselaras Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Dan kebetulan Perak ni nampak terkesan dan lama sebab di sekolah ni pun dah hampir sebulan dah berlaku sebab tu kita sedang siap sedia dan Yang Amat Perdana Menteri telah mengarahkan semua agensi untuk membuat persiapan awal terutama dari segi peruntukan dan sebagainya. Ujar beliau, Perdana Menteri turut mengarahkan jumlah bantuan kepada penduduk terjejas diselaras mengikut tahap kerosakan. Datuk Seri Syamsul ditemui ketika meninjau keadaan banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, Kerian. Makannya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hai, lei. Ayah, lei cepat Taisai. Maaf deh, perempuan tanya. Hello? Cik. Ya. Hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunggu apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya. Masih dalam berita perdana, penganjuran Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023 beri peluang kepada golongan usahawan mempromosi dan memasarkan produk mereka secara terus kepada orang ramai. Nescue Pati Sarang Burung Walid antara produk keluaran syarikat Bumi Putra Nescue Resources yang menyertai penganjuran karnival 3 hari itu. Mengambil peluang berkongsi kebaikan dan khasiat Nescue Pati Sarang Burung, penganjuran HPPNK 2023 digunakan sebagai platform untuk mendekati lebih ramai pengunjung. Supaya kami dapat memperkenalkan kepada para pengunjung tentang produk kami Nescue Pati Sarang Burung Walid 2 dalam 1. Di samping itu juga peluang untuk kami mendedahkan kepada para pengunjung tentang kelebihan yang ada pada sarang burung walid. Selain daripada itu, ini peluang untuk kami bertemu dengan lebih dekat kepada para pelanggan kami yang selama ini menjadi tunjang belakang kepada kerajaan kami sehingga hari ini. So far sambutan sangat menggalakkan sehingga kan kami belum sempat nak set up booth, dah ada pelanggan yang datang bertanya.
Okey, yang boleh saya katakan jualan kami sudah mencapai 4 angka walaupun tak sampai 1 hari beroperasi. Bersempena HPPNK 2023, pengguna boleh mendapatkan Nesque Party sarang burung pada harga istimewa. Jadi ada feedback yang sangat baiklah. Pertamanya, perut saya lebih lawas dalam pembuangan dan badan lebih bertenaga. Tenaga dah rasa macam tak cepat. Setelah saya ambil Nesque ni, produk kulit saya dia jadi macam glowing, lembut, lembap. Dia sesuai lah untuk kulit-kulit yang bermasalah ke. Jumlah perbelanjaan Kerajaan Persekutuan untuk pengiklanan, promosi dan publiciti agenda kerajaan selama 3 tahun sejak 2022 mencecah RM700 juta. Kementerian Kewangan memaklumkan terdapat lebihan nilai kontrak komunikasi yang dimeterai semasa pentadbiran lalu tidak dibelanjakan pada 2022. Untuk tahun 2023, perbelanjaan komunikasi kerajaan madani setakat ini telah menggunakan hanya sebahagian lebihan nilai kontrak komunikasi pentadbiran lalu iaitu sebanyak RM56.9 juta. Tiada kontrak komunikasi baharu dianugerahkan tahun ini. Tahun depan, pentadbiran kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan bagi pengiklanan, promosi dan publiciti untuk tidak melebihi RM100 juta iaitu separuh daripada nilai purata perbelanjaan sebelum ini. Perkara tersebut juga telah dijelaskan Perdana Menteri semasa sesi pertanyaan di Dewan Rakyat Selasa lalu. Jumlah kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 dan LPT2 dijangka meningkat sehingga 2.3 juta sempena cuti perayaan Deepavali. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan kesemua syarikat konsesi diarah melakukan persediaan rapi agar perjalanan pengguna Lebuh Raya selamat dan lancar. Antara persediaan termasuk mengarahkan syarikat konsesi menghentikan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan melibatkan penutupan lorong bermula semalam hingga Selasa ini. Konsesi juga diarah menambah kemudahan tempat letak kereta dan tandas mudah alih di beberapa RNR, menambah bilangan petugas serta mengaktifkan lorong pintar. Pengguna juga perlu pastikan baki kad Touch and Go atau sumber bayaran lain mencukupi selepas tamat tempoh tol percuma supaya tidak menyumbang kepada kesesakan di Plaza Tol.